asalnya solat ini kitaban mauquta, di sembahyang hendaklah mengikut pada waktunya. Tidak boleh kita menjamakkan solat melainkan ada peruntukan yang diberikan. Nanti loh, peruntukan yang diberikan. Okey, peruntukan yang Allah berikan untuk yang jelas ialah peruntukan orang musafir. Bagi orang musafir itu dia ada dua, dia boleh qasar, dia juga boleh jamak. Qasar memang peruntuk jelas. Jadi bahkan sebahagian para ulama tidak menyukai orang yang tak qasar ketika musafir, kerana tak ada riwayat Rasulullah musafir tidak qasar. Cuma ada kala baginda tidak jamak, tapi baginda tetap qasar. Baginda qasar. Hadis berhubung dengan itu kita jelas. Kemudian qasar tidak boleh berlaku melainkan hanya kepada orang yang musafir. Cumanya di sana ada hadis berhubung dengan Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Nabi SAW salat az-zuhr wal asr jama'an. Kan? Nabi di mana jamak ketika baginda berada di Madinah. Bi ghairil maradin wala matar, tidak kena sakit, tidak kena matar. Kan? Wala safar, sebagian riwayat, tidak kena safar. Baginda telah jamak. Hadis ini menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama. Abu Zubair dia bertanya kepada Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, pasal apa Nabi buat macam tu? Kata Ibnu Abbas, arada an la yuhrija ummatah, kerana dia tidak mau membebankan umatnya. Kerana Nabi tak mau membebankan umatnya. Okey. Ulama-ulama bincang tentang salat ni, iaitu jamak ketika kesusahan. Termasuklah sakit tu susah jugalah, ataupun kita tak boleh nak buat apa dah, masa qasar tak boleh, tapi kita masa tak ada, misalnya buat contohlah, kita umpamanya nak masuk peperiksaan tu, kalau kita masuk sekejap lagi terlepaslah kita punya maghrib tu, kita tak boleh tentukan jadual dia dah, mereka yang tentukan jadual umpamanya. Ataupun kita nak masuk buat pembedahan, nak bedah orang sakit, kita doktor, tengah-tengah duk bedah maghrib, takkan kata hampa sambung saat aku pergi semayang dulu, kan? Tak boleh nak buat macam tu lah. Ataupun kita jaga trafik, tugas kita, kereta duk jam, lepas tu kita kata ni hampa belangak lu pelan-pelan, aku nak kena pergi semayang tu, tak boleh lah. Umpamanya kita jaga mesin, nak buat contoh-contoh yang bagi mudah faham lah. Ataupun kita banyaklah urusan-urusan yang kita babit jaga-jaga, ataupun banjir, nak selamatkan anak-anak apa semua ni, maghrib tak semayang ni, masuk maghrib dah ni, boleh tak kita jamakkan solat? Jamak kerana hujan di masjid tu memang jelas lah, ada lah, dalam mazhab lain pun semua ada. Cuma di dalam jamak yang kerana susah ni, para ulama khilaf dalam hal ni. Al-Imam Tirmizi dia kata semua hadis di dalam Sunan Tirmizi itu diamalkan, tapi ada dua tak diamalkan. Salah satunya hadis ni, hadis jamak ni, dia kata ulama tak amalkan. Tapi An-Nawawi jawab At-Tirmizi, dia kata tak benar. Hadis ni diamalkan oleh para ulama. Sebagian para ulama memang alla yattakhidhu adatan, dengan syarat dia tak dijadikan kebiasaan. Maka siapa yang kesusahan, dia boleh untuk menjamakkan. Misalnya macam saya cerita tadi, banjir mai rumah kita, nak pindah barang lagi, nak angkat lagi, kalau sembahyang maghrib habis dah rosak jahanam barang, tak dan. Boleh tak jamak? Dia boleh jamak, tapi tidak qasar lah, dia tak musafir. Doktor yang bedah orang, polis yang jaga kawasan, ataupun duk kejar penjenayah waktu maghrib, tengok-tengok, oi maghrib nak habis dah, hampa lari dulu aku sembahyang tak. Maka peruntukan itu arada alla yuhrija ummatahu,
kerana dia tak mau membebankan umatnya, kata Ibnu Abbas dalam riwayat itu. Sebahagian mereka kata jamak ini jamak suri, yakni takhir semayang yang waktu pertama tu ke hujung waktu, awalkan semayang waktu kedua tu pada awal waktu, jadi nampak macam jamak suri saja. Tapi ada rawi yang sebut itu, tapi itu andaian rawi, tidak kuat. Kalau macam tu lagi susah nak kena tunggu waktu tu. Zaman lah ada jam, zaman Nabi dulu lagi payah. Kalau macam tu tidak, sedangkan tujuan Nabi untuk memudahkan umat dia. Kalau setakat orang yang nak sakit jamak suri tu, nampaklah dia lewatkan, satgi dia ni apa, dia lewatkan semayang zuhur, dia awalkan semayang asar, bolehlah jamak pada hujung waktu tu, macam nampak jamak, tapi tetap asar pada waktu asar, zuhur pada waktu zuhur. Jamak suri dia panggil. Tapi itu mungkin satu dua kes mudah, tapi bagi orang yang macam contoh-contoh saya sebut tadi, doktor nak bedah, polis, di mana nak dapat manfaat daripada hadis itu? Sebab itu para ulama menolak andaian-andaian yang seperti ini. Maka sebab itu wallahu taala alam, walaupun ada mazhab seperti Nawawi kata, ada yang kata tak boleh, tapi ramai juga di kalangan ulama yang berfatwa dengan hadis ini boleh menjamakkan solat jika ada keperluan, wa alla yattakhidaha atau yattakhidahu adatan, dengan tidak menjadikan dia sebagai satu kebiasaan. Asyik jamak je, tak pasal-pasal kan. Nak karen rambut pun jamak juga kan. Mudah sangat. Allahu a'lam.